Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Ahmad Musin bin Syekh Arifin bersama ahli kumpulan saya yang lain, Muhammad Yusof, Muhammad Amirul dan Hassan akan membentangkan tugasan kami yang bertajuk Perbandingan Kitab Sunan An-Nasa'i dan Sunan Ibnu Majah. Baiklah, yang pertama kita pergi kepada biografi Imam An-Nasa'i. Nama penuh beliau adalah Ahmad bin Shu'aib bin Ali ibn Sinan bin Bahar bin Dinar Abu Abdurrahman Al-Khurasani An-Nasa'i Al-Khadi dan Al-Hafiz. Jadi beliau meriwayatkan hadis sebanyak 5,761 hadis dan hadis sahih sebanyak 5,314 hadis, manakala hadis dhaif sebanyak 447 hadis. Dan tarikh lahir beliau adalah pada tahun 215 Hijrah, tempat lahir di sebuah desa bernama Nasak yang terletak di daerah Khurasan, dan beliau wafat pada umur beliau 88 tahun pada hari Isnin 13 Safar tahun 303 Hijrah di kota Al-Ramallah di Palestin. Dan seterusnya kita pergi kepada pendidikan Imam Nasa'i. Imam Nasa'i adalah seorang yang pencinta ilmu. Beliau mengembara dalam pencarian ilmu sejak beliau berumur 15 tahun. Dan beliau juga berguru dengan Qutaibah bin Sa'id yang merupakan guru kepada Imam Daud. Dan Imam Nasa'i merantau banyak tempat, di antaranya di Baghdad, Kufah, Basrah, Mesir, Syam dan lain-lain. Beliau juga banyak menghasilkan buku ketika menetap di Mesir dan ramai berguru dengan Imam Nasa'i ini. Jadi Imam Nasa'i dia menjadi qadi di Mesir kerana memiliki ilmu yang tinggi dalam bidang fiqh, dan destinasi terakhir Imam Nasa'i di Damsyik dan turut menjadi qadi di sana sebelum wafat. Seterusnya kita pergi kepada kitab-kitab karangan Imam Nasa'i. Jadi karangan Imam Nasa'i terbahagi kepada dua, iaitu yang dicetak dan yang tidak dicetak. Baiklah, kitab karangan yang dicetak antaranya adalah Al-Sunan Al-Sughra, Al-Sunan Al-Kubra, Al-Khasa'is Ali, At-Tafsir, Al-Du'afa wa Al-Maktrikun. Dan antara kitab karangan yang belum dicetak antaranya adalah Musnad Ali bin Abi Talib, Musnad Hadis Malik dan Al-Ikhwah. Baiklah, kita pergi kepada nama guru dan anak murid Imam Nasa'i. Guru Imam Nasa'i antaranya adalah Qutaibah bin Sa'id Al-Bakhi, Yahya bin Musa, Abu Daud Al-Jistani, Ali bin Khosran dan Ziyad bin Ayub. Dan anak murid beliau pula adalah Imam Abu Qasim Al-Tabrani, Abu Hasan Ibnu Kazlam, Abu Sa'id Al-Arabi, Al-Hasan bin Rashid dan Imam Abu Ja'far Al-Tawawi. Cara penulisan Sunan An-Nasa'i yang pertama, Imam An-Nasa'i menggabungkan kitab fiqh dan kitab sanad. Yang kedua, Imam An-Nasa'i hanya menggabungkan hadis-hadis yang bersumberkan daripada Nabi Muhammad SAW dan tabi'in sahaja. Kitab yang disusun dan masyhur oleh Imam An-Nasa'i yang pertama Kitabul Kubra, yang kedua Al-Sughra, yang ketiga Fadail Sahabat, yang keempat Al-Manasik dan yang terakhir Al-Khasa'is. Metode penyusunan kitab An-Nasa'i yang pertama, bab pertama sehingga bab yang ke-21 berkenaan dengan taharah dan solat. Kemudian bab puasa dan bab zakat, yang seterusnya menjarakan antara bab qism al-fa'i, yakni harta rampasan perang, dan bab al-khari daripada bab jihad. Memisahkan bab harta dan mengakhirkan bab dengan bab iman. Syarat sahih kitab Sunan Nasa'i yang pertama, syarat-syarat kesahihan hadis menurut Imam Nasa'i sama seperti syarat-syarat kesahihan hadis menurut Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dan Imam Abu Daud. Sanad mestilah bersambung, perawi mestilah seorang yang adil dan tabi' tiada syaz serta tiada ailah. Hadis itu mestilah diriwayatkan daripada perawi yang berdasarkan kepada ijma' para fuqaha. Di dalam mengumpul dan mencatat hadis, Imam An-Nasa'i akan mencatat rantaian-rantaian sanad yang berlainan bagi sesebuah hadis. Sekiranya terdapat sanad yang tidak benar, maka Imam An-Nasa'i akan menjelaskan sebab dan punca kecacatan. Kritikan ulama terhadap Sunan An-Nasa'i. Kelemahan. Kritik Ibn Al-Jauzi. Yang pertama, Imam Ibn Al-Jauzi pengarang kepada kitab
al-mawdu'at, yakni hadis-hadis palsu, mengatakan hadis-hadis yang di dalam kitab Sunan Sughra tidak semuanya berkualiti sahih, namun ada yang mawdu', yakni palsu. Beliau menemukan 10 hadis mawdu' di dalam kitab Sunan Sughra sehingga memunculkan kritikan yang tajam terhadap kredibiliti Sunan Sughra. Kaedah yang ditawarkan Imam Nasa'i dalam menilai kesahihan sesebuah hadis nampaknya berbeza dengan kaedah yang diterapkan oleh Ibnu Al-Jauzi. Kelebihan: menduduki tempat ketiga selepas Sahih Bukhari dan Muslim kerana kurangnya bilangan hadis yang dhaif. Seseorang yang berpegang kepada mazhab Syafi'i. Imam Al-Subki berpendapat bahawa Imam Nasa'i lebih banyak menghafaz hadis-hadis berbanding Imam Muslim. Al-Hakim dan Al-Khatib menyatakan syarat perawi hadis di dalam Sunan An-Nasa'i lebih kuat berbanding dengan syarat perawi hadis di dalam Sahih Muslim. Hadis-hadis yang terdapat di dalam Sunan Nasa'i boleh diklasifikasikan kepada beberapa jenis. Dan yang terakhir, setengah ulama mengatakan bahawa kedudukan Sunan Nasa'i inilah selepas kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Okey, seterusnya biografi Imam Ibnu Majah. Nama sebenar beliau Al-Hafiz Al-Muhaddis Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah Al-Qazwini. Gelaran bagi beliau ialah Al-Hafiz Al-Kabir. Seterusnya bilangan hadis sahih 328, hadis hasan 99, manakala hadis dhaif 613. Tarikh lahir beliau ialah 207 Hijrah bersamaan 824 Masihi. Seterusnya tempat lahir beliau di Qazwin, iaitu di Iraq. Beliau berumur 64 tahun, wafat pada hari Isnin 22 Ramadan tahun 275 bersamaan 887 Masihi di Qazwin. Baik, seterusnya kita pergi kepada pendidikan Imam Ibnu Majah. Beliau merupakan pencinta ilmu pengetahuan dan hadis. Beliau juga mengembara untuk menimba ilmu sejak berusia 15 tahun lagi. Beliau juga berguru dengan ulama terkenal iaitu Ali bin Muhammad At-Tanafasi dan ramai lagi ulama tempatan yang terkenal. Beliau mengunjungi puluhan negeri seperti Hijaz, Syam, Iraq, Mesir, Kufah, Khurasan, Makkah, Madinah dan banyak lagi. Kemudian beliau juga dapat menghimpun dan menulis ratusan hadis dari sumber yang dipercayai kesahihannya, dan antara karya beliau ialah kitab tafsir iaitu kitab tafsir Al-Quranul Karim, kitab sejarah, kitab At-Tarikh, kitab hadis iaitu Sunan Ibnu Majah. Seterusnya kita pergi kepada antara guru-guru dan anak murid beliau. Baik, antara guru beliau ialah Ali bin Muhammad At-Tanafasi, Abu Mus'ab Az-Zuhri, Ibrahim bin Munzir Al-Hizami, Abu Bakar bin Abi Shaybah, Hisham bin Amr. Dan antara anak murid beliau pula ialah Muhammad bin Isa Al-Abhari, Abu Al-Hasan Al-Qattan, Sulaiman bin Yazid Al-Qazwini, Ibn Sibawai dan Ishaq bin Muhammad. Seterusnya kita pergi kepada cara penulisan kitab beliau. Baik, cara penulisan kitab yang disusun oleh beliau sendiri sangat baik dan diakui oleh para ulama. Dan kitab susunan beliau ditulis selepas gerakan awal pembukuan hadis iaitu pada zaman tabi'in. Kemudian kita pergi kepada kitab Sunan Ibnu Majah. Baik, beliau menyusun hadis mengikut bab-bab dalam kitab fiqh dan beliau tidak menyebutkan syarat-syarat sanad hadis. Beliau juga tidak mengulang penulisan sanad hadis. Dan kemudian beliau juga mengumpulkan pelbagai tingkat hadis iaitu bukan hanya untuk hadis sahih sahaja, malahan ada juga hadis hasan, dhaif, maudhu' dan lain-lain. Terusnya kita pergi kepada syarat sahih kitab Ibnu Majah. Baik, beliau tidak menjelaskan syarat-syarat ketika menyusun kitab ini. Beliau juga berhasrat untuk mengumpulkan hadis hukum yang dijadikan hujah oleh fuqaha secara ringkas. Dan beliau tidak mensyaratkan hadis yang sahih sahaja. Dan beliau juga banyak meriwayatkan hadis daripada perawi yang matruk dan majhul. Perawi yang matruk ini adalah perawi yang diakui dusta, dan perawi yang majhul ini adalah perawi yang tidak diketahui identitinya. Seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya. Seterusnya kritikan ulama terhadap Sunan Ibnu Majah. Dari segi kelemahan, Imam Ibnu Hajar berkata
Sunan Ibnu Majah merupakan sebuah kitab yang terdapat beberapa hadis yang lengkap dan banyak bab namun terdapat dhaif. As-Sarah berkata hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah sebahagian kecil bertaraf dhaif. Al-Hafiz Abu Yusuf Al-Mizi, Al-Hafiz Ibnu Al-Jauzi dan sebagainya berkata dikaji Sunan Ibnu Majah terdapat beberapa periwayat yang dituduh sebagai penipu serta mencipta hadis palsu. Lagi sekali Al-Hafiz Al-Muzi berkata kebanyakan pendapat gharib yang terkandung di dalam kitab ini adalah dhaif. Dari segi kelebihan, Imam Ibnu Katsir berkata Ibnu Majah merupakan pengarang kitab sunan yang masyhur, kitab yang banyak faedahnya dan susunan bab bidang fiqh yang baik. Abu Zar'ah Jalaluddin As-Suyuti dan yang lain juga menyusun syarah dari Sunan Ibnu Majah. Terdapat hadis zawaid, iaitu hadis tambahan yang tiada dalam kitab Sunan 5. Meriwayatkan hadis tulusiyat, iaitu hadis sanadnya yang tinggi. Seterusnya perbandingan kitab hadis. Perbandingan yang pertama berdasarkan nama kitab. Kitab Ibnu Majah namanya ialah Kitab Sunan Ibnu Majah, manakala kitab An-Nasa'i namanya ialah Kitab Sunan As-Sughra. Seterusnya dari segi bilangan hadis, Kitab Ibnu Majah, Az-Zahabi berpendapat bahawa Sunan Ibnu Majah mengandungi 4,000 hadis yang dibahagikan kepada 32 bahagian dan 1,500 bab. Manakala kitab An-Nasa'i pula, beliau telah membahagikan kitab sunannya kepada 51 kitab dan dipecahkan kepada bahagian kecil yang dinamakan bab. Perbandingan yang ketiga dari sudut kedudukan kitab, kitab Ibnu Majah, kitab ini dianggap sebagai keenam dalam Sunan Sittah. Manakala kitab An-Nasa'i pula menduduki tempat ketiga selepas Sahih Bukhari dan Muslim dari sudut kurangnya bilangan hadis dhaif. Perbandingan yang terakhir dari sudut karya kitab. Kitab Ibnu Majah mengandungi kitab As-Sunan, kitab Tafsir Al-Quran, kitab Tarikh, manakala kitab An-Nasa'i terbahagi kepada dua, iaitu yang dicetak dan yang belum dicetak. Kesimpulannya, Imam An-Nasa'i sangat menitik beratkan cara penyusunan, cara pengambilan hadis dan hadis yang hendak dimuatkan di dalam kitabnya. Sehingga hari ini usaha beliau dinikmati oleh para ilmuwan Islam untuk dijadikan rujukan dalam pengajian hadis. Dapat disimpulkan bahawa Imam Ibnu Majah adalah seorang hadis yang terkemuka dan mempunyai kepribadian yang istimewa, ilmu yang luas, kesabaran yang berterusan serta usahanya yang gigih dalam menghasilkan karya. Ini rujukan. Sekian, terima kasih. Itu saja daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.